Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali semula kita dalam Sembang Sains bersempena Minggu Sains Negara yang bertemakan kesihatan planet pada bulan ini. Jadi bersama dengan saya, Hanis Nabilah, kita akan membincangkan tajuk yang sama seperti semalam, iaitu vaksin COVID-19, apa yang perlu kita tahu. Jadi, semalam kita telah mempelajari banyak tentang virus COVID-19 ini, daripada struktur sehinggalah cara mereka membiak atau mereplikasi di dalam tubuh badan manusia. Tetapi, apa yang akan jadi jika kita dijangkiti COVID-19 ini? Dan bagaimana pula badan kita bertindak balas untuk melawan virus ini? Jadi, untuk menjawab persoalan ini, mari kita sama-sama dengarkan penjelasan daripada Dr. Yuziana. So saya kenalkan kat sini kita ada sel dendritik. Okey, sel dendritik ni juga merupakan dia adalah sel makrofag dalam blood. Kita ada makrofag kan, sel yang paling yang besar tu. Okey, monoclear cell tu. Okey, makrofag dalam darah dia makrofag, tapi bila dia dihantar, bila dia berada di sel-sel, dia akan mengalami spesifikasi sebagai sel dendritik. Jadi bayangkan kalau adik-adik atau perempuan Google dendritic cell, tengok video, cari video, tengok macam mana sel dendritik ni dia bergerak. Dia macam polis lah, macam polis meronda. Okay, saya panggil dia Encik Polis. Sebab kerja dia meronda, jumpa je benda pelik, jumpa je benda asing, dia akan tangkap. Okay, gitu. Okay, dan kita ada ketua polis, okay, chip, okay, sel T CD4+. Okay, CD4 ni, okay, secara spesifik lah, dia merujuk kepada molekul pada permukaan sel. Okay, jadi untuk sel CD4 ni, okay, plus ataupun kalau dalam imunologi kita panggil sel T cytotox. This is sel T helper. Okay, sel T pembantu. Tapi kat sini saya gambarkan sebagai ketua polis lah. Kenapa nanti cerita. Okay, dan kita ada sel T CD8. Kita ada CD4, CD8. Okay, cytotoxic sel T. Okay, dia ni memang dia kerja dia membunuh. Sudah. Okay, dan kita ada sel B. Okay, sel B ni, B cell, merupakan penghasil antibody. Jadi sebenarnya kata apa, hero yang sebenarnya adalah sel B lah. Semua hero, tapi ini yang menghasilkan immunity terhadap tubuh kita. Sebab dia adalah sel yang menghasilkan antibody. Okay. Jadi kat sini kita panggil dia SK Commander sebab dia terus ada senjata untuk serang virus secara spesifik. Okay. Jadi kita bayangkan apa berlaku bila virus SARS-CoV-2 ni masuk dalam kita punya tubuh. Okay. Pada masa sama, ada virus-virus yang dilepaskan oleh sel kan sebab sel pecah kan. Okay, bersama maknanya prosedur kita tu berlaku secara berterusan. Jadi jika partikel virus berada dalam darah, okay, sepatutnya sel dendritik ni, Encik Polis kita ni dapat jumpa lah. Okay, sebab dia sentiasa berada dalam kita punya persekitaran sel dan darah lah. Okay, jadi patutnya sel dendritik dapat detect, okay, this is something foreign, benda asing, bukan dalam badan, dia akan buat apa? Dia akan ambil virus, dia akan tangkap virus ni, okay, dan dimakan, okay, melalui proses fagositosis. Okay, itu memang dia punya mekanisme lah. Okay. Jadi sel dendritik ni sama ada dia adalah sel yang sedia ada beredar dalam kita punya kawasan tu, ataupun sel-sel dendritik yang dipanggil oleh isyarat tadi. Okay? Jadi bayangkan banyaklah sel-sel makrofag akan berada di situ. Jadi sepatutnya secara efisiennya dia akan ambil virus tersebut dan makan. Okay, makan tu arti kata taklah makan sampai kenyang. Okay, dia ada proses dia, di mana dia akan mencernakan protein-protein virus ni, okay, kepada kita panggil antigen, ataupun kita merujuk kepada struktur-struktur peptid yang lebih kecil lah. Itu cara kita punya macrophage proses, okay, patogen kepada antigen. Okay, antigen adalah bahan yang akan, okay, menghasilkan tidak balas spesifik lah. Okay, alright. Jadi kat sini, okay, bayangkan virus yang sekelepuk besar tu, okay, dipotong-potong. So nampak tak? Ada bahagian yang spike protein, ada bahagian membrane protein, ada bahagian envelope yang telah dipotong-potong kecil. Jadi apa macrophage ni buat? Okay, memang kita panggil proses tu proses persembahan antigen. Dia akan mempersembahkan antigen,
okay, petak-petak daripada virus tadi kat permukaan sel dia. Okay, right, this is cool. Okay, apa dia buat? Okay, dia akan report antigen ni kepada polis ni. Ni chip ni, ketua polis ni. Okay, nampak tak? Jadi sel ni dia tak nampak, tak dengar kan. Jadi cara dia berinteraksi melalui syarat-syarat yang sebeginilah, melalui reseptor-reseptor. Jadi dia akan report, jadi sel TCD4 helper, sebab tu panggil helper. Okay, sebab dia akan bantu untuk sel B yang kemudiannya menghasilkan antibody yang spesifik. Okay, jadi bayangkan setiap antigen yang dipotong kecil-kecil daripada virus tadi, okay, akan dipersembahkan pada banyak ketua polis. Okay, cawangan polis. Okay, jadi nanti setiap antigen yang berbeza ni, setiapnya akan diproses, okay, supaya ia dapat memberitahu kepada sel T1 toksin ni untuk pergi serang sel yang telah dijangkiti virus ni. Okay, dan pada yang sama, okay, ketua polis sel TCD4 juga akan menghantar isyarat kepada sel imun. Naif ni maksudnya dia innocent lah, macam dia dalam erti kata imunologi, sel B naif ni maknanya dia masih belum mengalami apa-apa perubahan genetik untuk dispesifik kepada mana-mana antibody. Okay, ataupun masih antibody kepada yang spesifik kepada mana antigen. Dia naif lah, dia masih innocent kata. Okay, dia masih kata apa zero lah memory dia. Saya cakap. Okay, jadi bayangkan setiap antigen ni, okay, ni yang orange ni spike protein, okay, yang biru ni membrane protein contoh ini adalah sebahagian daripada nucleocapsid. So setiap ni akan ada dia punya pasukan sel imun yang akhirnya akan menyebabkan B sel ni akan menghasilkan memory. Okay, memory terhadap setiap jenis antigen yang diorang terima lah. Okay, nampak tak? So kita ada masing-masing, kita ada spike protein punya B cell memory, okay, kita ada membrane protein, ni contohlah saya tunjuk kat sini. Kita ada nucleocapsid. So kalau tengok setiap setiap B cell memory ni akan menghasilkan antibody yang spesifik kepada antigen tu. Kalau spike protein, kalau membrane protein, kalau nucleocapsid, begitulah sebenarnya. Okay? Jadi kalau nak katakan bagaimana caranya, itulah kata apa kejadian ni kan, bagaimana sel B naif ni menjadi sel B memory, ia menyebabkan perubahan genetik lah berlaku di dalam sel B tu untuk dia ingat, okay, dan membentuk struktur antibody supaya match dengan antigen-antigen yang disembahkan tadi. Okay, boleh? Boleh? Alright. Okay, jadi bayangkan kita dah ada dah sel-sel memory B, okay, sel-sel B memory yang ada memory terhadap antigen-antigen tersebut. Okay, kita cakap pasal COVID-19 lah kat sini. Okay, jadi sel-sel ni akan terus menghasilkan antibody yang spesifik. Jadi kalau kita tengok di sini, okay, antibody yang spesifik terhadap spike protein akan betul-betul mensasarkan spike protein pada permukaan virus tadi. Dan begitulah yang lainnya. Okay, cumanya kita tahu, okay, kunci utama virus ni untuk masuk sel adalah pada spike protein untuk dia melekat pada reseptor ACE2. Jadi bayangkan kalau antibody tu dah melekat pada spike protein tu, dia akan block. Jadi kunci tu tak boleh nak masuk dalam, ataupun kunci tu tak boleh nak lekat dengan reseptor tadi. Okay, jadi ia akan menyukarkan, malah menggagalkan, okay, usaha virus tu untuk masuk dalam sel. Jadi dia berjaya dineutralkan. Sebab tu apa-apa antibody yang berjaya meneutralkan virus, maknanya dia tak boleh buat apa-apa dalam badan kita, dipanggil antibody peneutralan. Okay, jadi spike protein merupakan antara antibody peneutralan yang sangat-sangat berkesan lah. Okay, boleh. Okay, tapi bayangkan untuk nucleocapsid, okay, nucleocapsid apa masalah dia? Masalahnya dia mensasarkan protein nucleocapsid dalam partikel virus. Jadi ia tidak terdedah. Jadi dia tak boleh nak bind pun. Jadi boleh katakan nucleocapsid ni dia tak ada fungsi sangatlah, okay, dalam meneutralkan virus ni. Okay, how about membrane protein? Okay, not bad. Dia masih boleh melekat pada permukaan membrane protein
protein, membran virus tadi. Okay? Tapi yang paling kita hargailah adalah antibody terhadap spike protein sebab dia betul-betul block kunci virus sel 2 untuk melekat pada reseptor ACE2 dan seterusnya menghalang kemasukan virus ke dalam sel. Okey? Jadi bayangkan, kata kita dah sembuh daripada penyakit COVID kan? Okey. Jadi kita dah ada memory pesakit COVID-19, which is memang part of sebab saya terlibat dengan projek antibody bekas pesakit COVID-19, memang kita melihat aras antibody selepas mereka dijangkiti COVID-19 lah, mengikut selama masa tertentu. Okay, memang dapati mereka mempunyai aras antibody yang sangat tinggi terhadap SARS-CoV-2. Okay. Terutamanya antibody penetralan. Okey, kesimpulannya orang yang pernah kena COVID insya-Allah dia ada imuniti terhadap virus yang sama. Dengan syarat virus itu tak termutasi dengan teruk lah. Dia masih virus yang mempunyai struktur yang sama. Okey. Jadi orang yang kena COVID ataupun yang pernah kena COVID ataupun bekas pesakit COVID-19 juga mempunyai imuniti. Okey, imuniti ataupun pertahanan terhadap virus SARS-CoV-2. Maknanya kalau virus datang balik, serang balik, sepatutnya sel B ni akan diarahkan, akan dikejutkan semula untuk mengecam virus ni dan seterusnya menghasilkan antibody yang spesifik terhadap virus tersebut. Okay. Jadi ia boleh mengurangkan, tak semestinya menghalang terus. Kenapa saya cakap tak semestinya menghalang terus? Kita masih boleh virus tu, sebab virus ni nampak tak? Dia jumpa je sel, ada je reseptor, dia boleh masuk dalam sel. Once masuk dalam sel, antibody tak boleh detect sebab antibody dalam darah. Okay? Jadi itu yang menjadi masalah. Maknanya virus masih boleh menjangkiti. Okay? Cumanya kita dah ada sel B memory yang perlu diaktifkan semula untuk mengecam semula virus ni dan menghasilkan antibody. Jadi dia ambil sedikit masa lah. Okay. Tapi itu yang menjadi satu juga cabaranlah kepada vaksin sebab ada laporan mengatakan memang ada orang yang dah vaksin masih mengalami sakit. Tapi sepatutnya ia kurang teruk dan ia sama ada semua teruk ataupun langsung boleh sedar cepatlah disebabkan oleh adanya antibody yang sedia ada. Okay. Kecuali kalau varian baru yang terlampau berbeza lah menyebabkan antibody ni tak dapat kenal. Sebab antibody dia cam secara spesifik kepada protein virus. Kalau protein tu telah mengalami mutasi yang menyebabkan perubahan genetik dan sebenarnya mengubah struktur protein, dia tidak boleh cam dah virus tersebut. Okey, itu tadi. Okey, tadi kita cakap pasal natural kejadian kemasukan virus secara betul tak sengaja lah. Okay, kita kena penyakit COVID. Okay, dan kita tahu ada orang dia kena jangkit dengan virus ni dia tak sakit pun. Dia tidak mengalami simptom. Okay, ada orang sakit teruk, ada orang boleh meninggal. Jadi sebenarnya ia sangat bergantung kepada tahap imuniti seseorang itu. Okay, dan ia juga sangat, imuniti ni memang boleh dikaitkan dengan genetik juga. Terima kasih Dr. Yuziana. Jadi, daripada penerangan Dr. Yuziana sebentar tadi, kita dapat tahu ada beberapa jenis sel imun yang berfungsi untuk melawan virus. Jadi, jika kita dijangkiti virus, badan kita akan bertindak balas dengan menghasilkan sel-sel imun tersebut. Penerangan daripada Dr. Yuziana sebentar tadi juga amat mudah difahami dan diingati. Seperti apa yang kita dapat lihat, ada ketua polis yang mengawal sel dan ada juga sel imun yang ditugaskan khas untuk menyimpan data-data antibody yang dihasilkan oleh badan kita. Jadi, sekian saja untuk slide pada hari ini. Jangan lupa bersama dengan kami pada esok hari di waktu yang sama.